Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton, dalam satu hadis yang sahih, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat pada manusia yang lain. Dan pada masa yang sama, para penonton, dalam Islam, Allah sangat menggalakkan, malah Nabi sangat mendidik kita supaya jangan berkira untuk memberi sama ada yang hidup maupun yang mati. Dan apabila berbicara soal mati ini, para penonton, terkadang kita manusia agak sensitif. Lantas ada isu-isu yang membabitkan isu-isu sensitif, isu-isu yang membabitkan nilai-nilai sentimental. Lalu akhirnya kita menjadi tidak kesampaian untuk memberi, walaupun kita melihat di sana ada banyak manfaatnya. Lantas hari ini di Pentas Bicara, kita akan membicarakan satu tajuk yang cukup penting, iaitu derma organ dalam perspektif Islam. Adakah Islam membenarkan pendermaan organ ini? Kerana ada pendapat-pendapat yang mengatakan bahawa menderma organ itu adalah sesuatu yang haram kerana dikatakan sebagai menyeksa jenazah, kerana bertentangan dengan prinsip syariah. Adakah itu benar? Bagaimanakah kita nak menjawab persoalan itu dengan hujah-hujah yang benar, dengan hujah-hujah yang tepat, dengan nas-nas yang sahih? Para penonton, bersama kita hari ini adalah dua orang panel. Iaitu kita jemput khas di sebelah kanan saya, orang yang cukup mempunyai lokus standby bagi membicarakan isu ini, iaitu Datin Dr. Fadilah Zawiyah Lela Yasmin Mansur, iaitu Ketua Pengurus Pusat Sumber Transplant Nasional. Assalamualaikum Datin. Waalaikumsalam. Sihat? Sihat, afiat. Ahlan wa sahlan ke Pentas Bicara. Yes. Pertama kali? Untuk bicara Al-Hijrah ya pertama kali. Alhamdulillah. Dan di hujung sana, para penonton, saya kira tidak lagi asing di Pentas Bicara. Saya memperkenalkan Dr. Juanda Jahya yang merupakan Mufti Negeri Perlis. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh dari Perlis? Ya, betul. Alhamdulillah. Ya, jauh dari utara. Baik, Masya Allah. Baik, Ya. Saya nak bertanya tentang soalan pertama dulu, Doktor. Ya. Iaitu dalam satu hadis, kalau kita merujuk kepada Matan Arba'in, hadis pertama, Nabi sebut iza salahat jasad kulluh, iza fasadat jasad kulluh. Kalau bagus seketul daging itu, maka baguslah seluruh badan. Ya. Kalau rosaklah daging itu, maka rosaklah seluruh badan. Wahyal qalb. Ya. Itulah dia hati. Nabi sebut tentang kepentingan hati yang merupakan raja kepada tubuh badan. Ada dua soalan dalam konteks ini. Pertama, bagaimanakah signifikannya kepentingan hati kepada kehidupan manusia? Dan yang kedua, benarkah, sebab dalam drama malah orang bercerita kalau jantung ataupun hati itu baik, bila berpindah pada orang lain dia pun jadi baik. Kalau hati itu jahat, bila berpindah pada orang lain dia pun jadi jahat. Bagaimana Islam melihat dua perkara ini, Doktor? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Saudara moderator Fadil Ustaz Amin, Datin Lela, muslimin muslimat, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Kita tak nafikan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang menjelaskan ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ya, ketahuilah di dalam jasad manusia itu ada segumpal darah. Kalau dia baik, maka baiklah seluruh tubuh badan. Kalaulah dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh badan. Ketahuilah ia adalah qalb. Dia qalb ni bahasa Arab yang sebenarnya bila diterjemahkan kepada bahasa Melayu tak ada istilah yang tepat. Sebenarnya. Ya. Bahkan dalam bahasa Arab itu sendiri dibincangkan apakah qalb itu merujuk kepada hati, yakni hepa ataupun limpa kita, ataupun hati yang merujuk kepada jantung. Ya, sebab itu ada orang yang bawa penafsiran jantung hati. Ya, ataupun apakah ia lebih kepada soal akal fikiran itu sendiri. Ya, yang menyebabkan ada yang menterjemahkan qalb itu sebagai hati nurani, hati yang paling dalam, bukan hati yang zahir. Saya melihat kepada hadis ini tadi dan istilah-istilah di dalam agama apabila membabitkan soal qalb, ia lebih menjurus kepada hati nurani. Ya, lebih menjurus kepada perkara batin berbanding kepada perkara yang zahir. Ya, sebab kalau kita main terima secara yang literal sahaja, maka semudah itu kita boleh merubah para penjahat. Ya, kita cari hati orang yang baik, orang yang beriman, letakkan kepada dia. Dan hati yang jahat ini pula melalui proses
orang yang baik-baik tadi akan jadi baik pula. Tidak, ya. Dia tidak akan berlaku seperti itu, ya. Sebab itu kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan orang-orang yang tidak beriman, orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hati mereka itu terkunci. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Ya, apakah mereka tidak mampu untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, ataupun pada hati mereka itu ada kunci yang memanggai, yang menutupi, ya, menyebabkan mereka tidak mendapat sinaran daripada Al-Quran itu sendiri. Sudah pasti ia bukan hati yang zahir. Sudah pasti ia adalah hati nurani yang batin, yang sifatnya dalaman, ya, yang sifatnya hanya boleh disinari oleh amal soleh yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Dan saya yakin dan percaya semua manusia, tak kira apa agama dia sekalipun, hatta yang tak ada agama sekalipun, mengetahui dengan perbuatan jahat dia, hati ini menjadi kotor, hati itu menjadi rosak. Ya? Dan pada masa yang sama juga, kalau kita lihat perspektif perubatan pun, kalau orang tak jaga makanan yang baik, tak berhati-hati dalam pengambilan makanan pun, hati yang zahir juga akan rosak. Sebab di sinilah datang metafora tadi, ya, datang perumpamaan yang menunjukkan bahawa hati yang zahir itu mesti dijaga dengan cara yang zahir, begitu juga dengan hati nurani yang batin itu juga mesti dijaga, dididik, dipelihara, ya, dengan cara yang baik menurut amalan kebatinan yang benar. Malah Allah menceritakan dalam Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ya. Dalam hati dia sakit, Allah tambahkan lagi sakitnya. Tapi itu bukan bermaksud dia sakit jantung, ya. Kan? Tidak. Ya. Ya. Maksudnya sakitnya apa? Sakit kerana mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, menolak kebenaran, tidak mahu untuk menerima kebenaran walaupun kebenaran itu jelas di hadapan mata mereka sendiri. Itu dah huraian dari Dr. Juanda. Baik, kita beralih kepada Datin Dr. Lela. Bercakap tentang pemindahan ataupun pendermaan organ ini, apakah maksud yang disebutkan sebagai derma organ, pindah organ itu? Dan kenapa doktor ia dilihat sangat penting di dalam ketamadunan manusia? Okey, pendermaan organ adalah pemberian organ-organ kita dalam tubuh badan kita kepada seseorang yang memerlukan kerana mereka kegagalan organ itu untuk menyelamatkan nyawa orang itu. Okay. Organ-organ yang kita maksudkan di sini adalah seperti jantung, hati, paru-paru, buah pinggang. Organ-organ ini memang menyelamatkan nyawa sebab bagi mereka yang kegagalan organ ini memang tak ada harapan lain. Mungkin untuk buah pinggang kita ada rawatan dialisis, tetapi daripada kos masa panjang dan juga daripada kualiti hidup, sememangnya pemindahan organ adalah lebih baik daripada dialisis. Tapi bagi mereka yang kegagalan jantung, hati, paru-paru, memang tanpa pemindahan organ tidak ada harapan untuk mereka hidup. Dan kalau kita tidak ada pendermaan, kita tidak akan ada pemindahan organ. Selain daripada organ, kita juga ada tisu. Tisu adalah seperti mata yang memberi penglihatan, injap jantung. Kalau jantung tu tak boleh digunakan, tapi injap tu masih lagi boleh digunakan. Itu kategori kedua, tisu. Dan kulit dan juga tulang. Tisu ni mungkin tidak menyelamatkan nyawa, tetapi dia menyempurnakan kehidupan orang itu. Tapi kalau kita katakan kulit sebenarnya sekarang ni dianggapkan sebagai satu tisu yang sememangnya menyelamatkan nyawa. Sebab tisu ni, kulit ini kita gunakan untuk menampal bahagian kulit yang telah kehilangan akibat kelecoran, kebakaran. You bayangkan kalau seseorang itu dah kehilangan seluruh badan dia, kulit itu, dia sepatutnya ditampal secepat mungkin. Kalau tidak ditampal, dia boleh kehilangan apa kita katakan vital fluid. Dan juga kuman boleh hinggap. Ini boleh menyebabkan menjejaskan kehidupan. Ia boleh menjejaskan kehidupan sebab kuman ini boleh masuk ke dalam sistemik kita. Dan juga dia boleh melewatkan penyembuhan dan juga menyebabkan sakit, kesakitan. Baik, itu dia huraian tentang apakah itu pendermaan dan pemindahan organ. Yang termasuk juga tisu, tulang, kulit dan sebagainya. Baik, kita melihat pula bagaimana pandangan ataupun perspektif Islam, doktor. Saya sempat membaca Dr. Yusuf Al-Qaradawi
dan menggunakan hadis idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min thalath. Salah satunya adalah sedekah jariah, terputus segala amalan bila mati kecuali 3, salah satunya adalah sedekah jariah. Menjadikan bahawa derma organ itu harus. Jadi Malaysia bagaimana? Apakah pandangan Dr. Yusof Al-Qaradawi ini applicable di Malaysia dan bagaimana pandangan doktor tentang hukum menderma dan pemindahan organ ini? Doktor. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Soal transplant ialah suatu ilmu baru yang dijumpai oleh manusia. Ya. Sebab tu kalau orang kata transplant ni perkara yang bid'ah, ya perkara bid'ah. Perkara baru yang direka dicapai oleh ilmu manusia. Adakah wujud di zaman Nabi? Zaman Nabi SAW teknologi perubatan belum sampai tahap itu. Transplant tak berlaku. Tapi kalau kita nak sebut replantasi berlaku. Tapi ia berlaku dalam konteks mukjizat sebagaimana yang berlaku kepada sahabat Nabi SAW, Qatadah bin Nu'man sebagai contoh. Dalam peperangan Badar, mata dia tercabut keluar dengan mukjizat Nabi tampal balik mata dia balik kepada asal. Ataupun Muawiz bin Afra, tangan dia terputus dalam peperangan Uhud. Dia terus mengadu kepada Nabi tampal balik, itu mukjizat Nabi SAW. Dan para ulama fiqh sendiri berbincang perkara-perkara seperti ini sebagai suatu asas. Sehingga Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Asy-Syarbini dalam kitab-kitab mereka dalam fiqh Syafi'i menyebut tentang keharusan untuk menyambung tulang manusia, keharusan untuk menyambung gigi manusia. Itu pada zaman ilmu transplant itu belum wujud lagi. Dan saya yakin dan percaya ilmu transplant ini perkara yang amat baru. Baru dalam 100 tahun atau 200 tahun. Mungkin Dr. Lela boleh sahkan nanti. Dan para ulama membincang perkara ini. Kalau tak silap saya, Syekh Ma'mun, salah seorang daripada Syekh Al-Azhar, dalam sekitar tahun 1920-an, mereka sudah bincang tentang keharusan perkara ini. Dan dalam konteks tanah air kita Malaysia, kebetulan hari ini 5 November, negeri Perlis sebagai negeri yang pertama mengeluarkan fatwa pada 6 November 1965, 47 tahun yang lalu. 47 tahun yang lalu sudah ada fatwa oleh Syekh Abu Bakar Al-Asy'ari yang menyatakan bahawa derma kornea mata, pada masa itu mungkin hanya baru ada teknologi derma kornea mata pada saat itu di Malaysia, maka para ulama di Perlis, fatwa di Perlis menyatakan bahawa diharuskan kerana ia bawa faedah dan manfaat kepada orang ramai dan ia dibenarkan oleh syarak. Manakala di peringkat kebangsaan pula, kalau kita lihat fatwa kebangsaan sendiri dalam tahun 1970, dalam persidangan yang pertama baru nak bincang. Dalam persidangan yang ke-6 pada tahun 1973 diputuskan, diharuskan untuk menderma mata, kornea dan menderma jantung. Dan perkara ini seterusnya berkembang di negeri-negeri lain. Di Sarawak pada tahun 1997, derma ginjal, di Johor, Selangor, Penang dan sebagainya. Dikembangkan lagi pandangan-pandangan berdasarkan perkembangan teknologi perubatan yang ada di dalam negara kita sendiri. Sebenarnya soal pendermaan organ ini termasuk perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang diharuskan oleh agama sebab tidak ada nas atau dalil yang menyatakan ia sebagai perkara yang diharamkan. Sebab itu para ulama apabila berbincang soal hukum pendermaan organ, mereka banyak berasas kepada kaedah-kaedah fiqh. Sebagai contoh, ad-darurat tubihul mahzurat, perkara yang diharamkan akan dihalalkan untuk menjauhi kemudaratan. Menyelamatkan nyawa itu lebih penting dan mengatasi segala-galanya sebab ia termasuk ad-daruriyat al-khamsah, hifzun nafsi. Kemudian asas Al-Quran itu sendiri, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, berbantulah kamu dalam perkara yang mendatangkan ketakwaan. Dan lebih daripada itu lagi, dalam ayat 26 suratul Maidah, Allah Subhanahu wa taala menyebut suatu ungkapan yang amat hebat, wa man ahyaha fa ka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa yang menghidupkan satu nyawa manusia, maka sesungguhnya dia umpama menghidupkan nyawa seluruh manusia yang lain. Sebab itulah kita sebut bahawa asas pendermaan organ ini ialah asas yang amat kuat dibenarkan oleh syarak. Sebab ia membabitkan perkara yang membawa kemaslahatan kepada semua manusia. Bagi mereka yang tak memerlukan, dia rasa selfish, dia rasa pentingkan diri sendiri. Tapi bagi mereka yang berhajat, mereka mengharapkan derma, keikhlasan, keinginan untuk membantu daripada bilion manusia yang ada di sekeliling dia. Sebab itu Al-Quran datang dengan ungkapan wa man ahyaha fa ka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa yang menghidupkan satu jiwa, umpama dia menghidupkan nyawa seluruh manusia. Dan
untuk makluman juga, bukan hanya Malaysia yang buat pandangan seperti ini. Negara-negara Arab sebagaimana saya sebut tadi, di Mesir, di Al-Azhar sendiri daripada tahun 1920-an sudah ada fatwa seperti ini. Kemudian ia berkembang kepada negara-negara Arab yang lain, hatta negara seperti Arab Saudi sendiri dalam tahun 1980 sudah ada fatwa rasmi yang membenarkan untuk penerimaan organ daripada orang lain, tak kira dia Muslim atau non-Muslim dan sebagainya, sebab ia bertitik tolak daripada asas membantu sesama manusia, menjauhkan kemudaratan, mewujudkan semangat saling membantu di antara satu sama lain, dan yang lebih daripada itu ialah buat sesuatu yang datang manfaat dan maslahat kepada manusia yang lain. Baik, Datin, berkenaan dengan persoalan derma organ ini, berapa ramai yang memerlukan dan macam mana pula prestasi orang Islam yang bersetuju untuk menderma organ? Jangan jawab lagi. Kita berehat seketika. Kita tunggu selepas ini di Pentas Bicara. Selami pengertian sebenar ibadah umrah melalui perjalanan rohani menyusuri tanah suci Mekah dan Madinah dalam program Kembali Tabung Haji Travel bersama Ustaz Don. Layari www.tvalhijrah.com serta jangan ketinggalan untuk menyertai kuis dengan menjawab kesemua soalan mingguan terkumpul. Penonton-penonton bertuah berpeluang mengerjakan ibadah umrah bersama Ustaz Don. Hanya di TV Al-Hijrah, segalanya bermula di sini. Assalamualaikum warahmatullah. Every single day, more than 1.3 to 4 billion people, whether married, divorced, single, a father, a mother, a child, a sheikh, a sinner, we all stand in front of our Lord no less than 17 times a day and say, guide us to the straight path. Ihdina as-siratal mustaqim. What is the straight path? And why, with the knowledge of the straight path, should all of us feel strengthened and empowered in our relationship with Allah? To know more, tune in to a special show here at TV Al-Hijrah called Reflections. We'll be talking about On the Straight Path with me, your host, Imam Suhaib Webb. Look forward to seeing each and every one of you there. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Timun bakal lalan. Okey, Adam dah ada sawi, Adam dah ada timun, Adam dah ada buncis, Adam kejap lagi nak ambil garam. Satu lagi nak kena beli beras. Beras bakal lalan. Panggil apa? Padi adan tadi. Padi kan? adan. Padi adan. Kembali ke Pentas Bicara, para penonton, kita sedang membicarakan tajuk bagaimana Islam melihat hukum tentang pendermaan organ. Dan Datin Doktor bercakap tentang persoalan derma organ di Malaysia. Berapa ramai yang memerlukan dan prestasi umat Islam, kesedaran umat Islam bagaimana? Percaya atau tidak, kita sekarang ni ada lebih daripada 15,581 orang, 611 orang yang sedang menunggu untuk mendapatkan organ untuk menyambung hidup mereka. 15,000. 15,611. Kebanyakan daripada mereka adalah yang menunggu untuk mendapatkan buah pinggang. Mereka, list yang menunggu untuk buah pinggang ini berkembang setiap tahun kerana mereka ada rawatan alternatif iaitu dialisis. Jadi mereka boleh hidup dengan dialisis. Dan sememangnya tiap-tiap tahun kita ada lebih daripada sekarang ni 5,000 pesakit baru yang kegagalan buah pinggang. Kerana penyakit diabetes ke, kerana penyakit darah tinggi atau dia makan ubat yang dia tak patut makan. Ataupun dia tak makan ubat yang dia sepatut makan. Jadi akhirnya mereka kegagalan buah pinggang. 5,000 setiap tahun. Jadi ini berkembang. Tapi untuk mereka yang kegagalan jantung, hati, paru-paru, list ataupun yang menunggu tu tak ramai. Sebab kalau mereka tak dapat pemindahan organ, mereka meninggal.
Saya baru-baru ni saya dapat berita daripada pihak IJN. Kita sebelum ni kita ada 8 orang menunggu untuk mendapatkan jantung. Saya baru dapat berita seorang baru saja meninggal. Jadi kita ada 7. Dalam tempoh yang singkat. Dalam tempoh yang singkat. Ya, jadi kalau tak dapat, mereka tak dapat hidup. Dan bagaimana kesedaran orang Islam dalam? Saya rasa kesedaran tu ada peningkatan. Memang saya nampak dari tahun ke tahun ada peningkatan. Dalam masa sedekad, 2 dekad dulu, hanya 4% saja daripada mereka yang telah berdaftar terdiri daripada orang Islam. Sekarang ni 20%. Ada peningkatan. Dan kita nampak dari tahun ke tahun memang ada peningkatan. Dulu orang Cina, kaum Cina yang paling ramai berdaftar, kemudian orang India dan kemudian barulah orang Melayu. Tetapi sekarang ni kita nampak orang Melayu dah hampir-hampir nak sama dengan kaum Cina. Dan di Johor, mufti sekali, di Johor dah 3 tahun berturut-turut, orang Melayu terdiri daripada mereka yang paling ramai berdaftar. Tapi kenapa di Johor, kenapa tidak di negeri-negeri lain, kita tak tahu. Dan kita juga mesti ingat, satu daripada isu yang selalu dipertengahkan oleh orang Islam bila kita bertanya pada keluarga mereka yang telah meninggal dunia untuk menderma organ atau tidak, mereka selalu cakap kita tak boleh bagi kat orang nak bagi kat orang Islam saja. Kita tak boleh garanti yang ini akan bagi kepada orang Islam, tapi kita mesti ingat ramai daripada yang menunggu tu adalah daripada kalangan orang kita. Orang Islam. Orang Islam. Baik, itu dia situasi yang sedang berlaku dalam negara kita yang kita tak boleh pandang enteng. Dan Dr. Juanda, apa yang doktor sebut tadi, Majlis Fatwa, Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam sejak tahun 1970 mula membahaskan isu ini. Ya. Tapi timbul lagi persoalan, kenapa tidak ada uniformity ataupun penyelarasan tentang hukum penerimaan organ mengikut negeri-negeri? Ya. Doktor akan jawab sekejap lagi, tapi para penonton kita saksikan playback ini untuk seketika. Semoga-moga kita dapat berfikir dengan lebih serius tentang isu ini. Kita saksikan. Pendermaan organ seringkali digeruni oleh setiap masyarakat. Namun, masih ada insan yang berhati mulus memandang berat tentang pendermaan organ ini. Encik Yusof Hassan merupakan salah seorang insan yang berhati mulia telah mendermakan organ anak lelaki beliau, Nur Muhammad Saidul Zaman, yang meninggal pada Oktober 2007 akibat nahas jalan raya. Masa tu saya tak adalah dalam kemalangan tu, mak dia lah ada pergi tengok lah. Jadi bila kami dapat berita ni, balik tengok dah tak ada. Dia ada kat hospital, kita pergi kat hospital, dia dah pergi ke dekat hospital Ipoh. Susulan daripada kemalangan itu, Encik Yusof sekeluarga bersepakat untuk mendermakan organ anaknya kepada insan yang memerlukan. Dan isteri saya bagi tahu, tak apalah doktor, kita nak tolong orang tak ada duit. Jadi kalau ini boleh bantu, tak apalah kita bagi. Dan saya pun terfikir anak saya, dia seorang tahfiz, belajar alim lagi. Jadi saya cakap, doktor, anak saya ni tahfiz Quran dan alim. Jadi saya tak bagilah dia punya organ ni pada orang bukan Islam. Jadi mak dia pun cakap, tak apa doktor, bagi saja. Nanti 1-2 orang keluarga dia, 1 orang ke dapat masuk Islam pun jadilah. Berbeza pula dengan kisah Encik Roslan yang berasal dari Maran Pahang ini. Beliau telah kehilangan anak sulung yang pada ketika itu berusia 18 tahun akibat terbabas motosikal. Ekoran nahas kemalangan itu, anaknya telah mengalami kecederaan otak yang mana 99% tidak lagi berfungsi. Dan pada 18 Oktober tu, selepas 2 kali dibuat pemeriksaan, maka doktor mengesahkan beliau memang tak ada harapan lah untuk sembuh. Atas rasa belas ihsan sesama manusia, Encik Roslan telah membuat keputusan untuk menderma organ anaknya. Menurut Encik Roslan lagi, beliau telah mendaftarkan nama anaknya sebagai penderma organ sejak
anaknya berusia 4 tahun. Dan alhamdulillah pada masa itu saya ada bercadang nak mendermakan mata, hati, buah pinggang dan injap jantung. Hasil daripada pendermaan organ ini, ia telah memberi sinar kehidupan baru kepada 3 orang penerima organ arwah anak Encik Roslan. Itu dia penonton, harimau mati meninggalkan ulang dan manusia mati meninggalkan jasa dan amalan. Persoalan yang dibangkitkan sekejap tadi, Doktor. Sepenting isu ini, kenapa tidak ada penyelarasan di peringkat negeri-negeri dalam soal hukum pendermaan organ? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dia soal fatwa pendermaan organ, dia suatu hukum yang saya sebut pada permulaan tadi, hukum yang mubah, yang dibenarkan oleh agama. Dan kita kena memahami, fatwa itu perlu selaras atau tidak, ia bila pergi kepada soal penguatkuasaan. Bila pergi kepada soal penguatkuasaan, maka dia perlu digazet dan dia ada kuasa undang-undang di situ. Adapun soal pendermaan organ, ia satu perbincangan yang sebenarnya dah lama di kalangan para ulama tentang harus ataupun tidak seseorang itu menderma anggota tubuh dia selagi mana ia tidak memudaratkan diri dia, ataupun setelah dia meninggal dunia dia bersetuju atau berwasiat untuk membenarkan anggota tubuh badan dia masih boleh bermanfaat untuk didermakan ataupun diserahkan kepada orang lain yang memerlukan. Jadi saya lihat bahawa tak timbul soal selaras ataupun tidak soal tentang fatwa pendermaan organ seperti ini. Apapun soal fatwa tentang pendermaan organ ini, dia dah wujud di negara kita sudah hampir 50 tahun dan diketahui secara umum hampir di seluruh dunia menerima fatwa-fatwa ini. Kita jelajahlah di dunia mana sekalipun yang ada orang Islam, pasti kita akan dengar suara fatwa yang menyatakan bahawa menderma organ adalah perkara yang dibenarkan oleh para ulama. Soal ada orang kata bahawa ada pandangan kata tak boleh dan sebagainya, kita minta yang kata tak boleh ni bawa hujah. Apa hujah dia untuk menyatakan perkara yang mubah, perkara yang dibenarkan oleh syarak ini berdasarkan nas-nas Al-Quran, berdasarkan kaedah-kaedah fiqh yang menyatakan ia perkara yang baik yang dibenarkan oleh agama. Saya bawa beberapa contoh sebagai suatu landasan kita lihat bagaimana fiqh Islam itu berkembang dengan kehidupan semasa manusia. Progresif. Dia berkembang, dia sifat dia anjal dengan perubahan kehidupan manusia itu sendiri. Kalau kita lihat dalam fiqh klasik, hatta dalam mazhab Syafi'i sendiri, bagaimana hukum seorang wanita yang sedang mengandung meninggal dunia, sedangkan diketahui anak dalam perut dia masih hidup. Para ulama sepakat menyatakan boleh dibelah perut ibu berkenaan dan dikeluarkan bayi berkenaan. Sedangkan kalau kita lihat secara zahir dia, nampak siksa mayat, orang dah mati, you belah lagi perut dia. Sudah tentu nampak kejam. Tapi mengutamakan nyawa yang hidup berbanding dengan keadaan si mati itu, yang hidup mesti diutamakan. Pertembungan di antara dua darurat. Tapi masalah orang kita, dia kadang-kadang sentimen itu lebih daripada rasional akal dia. Ambil contoh yang lain lagi. Kalau kita lihat dalam furuk fiqh sebagai contoh. Kalaulah tiba-tiba ada orang mencuri harta kita. Ambillah senang. Dr. Lela punya gelang 5 kilo, orang curi dan telan dalam mulut dia. Malam ni dia tak pakai. 5 kilo tu dia telan dalam mulut dia dan masuk dalam perut dia. Kerana 5 kilo tadi masuk, maka mati si pencuri itu tadi. Bagaimana nak ambil balik emas itu kalau bukan dengan cara membelah perut berkenaan? Dalam kitab-kitab fiqh dinyatakan bahawa ia suatu perkara yang dibenarkan. Sebab harta itu harta yang bernilai. Dan harta itu hak orang lain yang mesti dikembalikan kepada tuan dia. Jadi dalam keadaan seperti inilah ingin saya sebut bahawa tidak timbul soal keseragaman ataupun tidak. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bermula daripada Perlis pada tahun 1965, 47 tahun yang lalu fatwa ini dikeluarkan bermula dengan pendermaan kornea mata. Mungkin pada masa itu saya tidak pasti, baru ada pemindahan kornea mata. Berkembang dengan fatwa kebangsaan pada tahun 1970 dan 1973 tentang boleh untuk mendermakan jantung, dan seterusnya berkembang lagi dengan fatwa negeri-negeri lain membenarkan pendermaan ginjal, anggota-anggota yang lain, lebih progresif lagi yang dikeluarkan oleh Selangor dan Johor tentang mati otak dan sebagainya. Ia berkembang dengan perkembangan sains dan teknologi itu sendiri.
Apapun yang kita lihat dalam soal pendermaan organ ini ialah fatwa ini fatwa yang diterima di seluruh dunia Islam. Dan fatwa ini tidak ada pertikaian di kalangan para ulama pada hari ini. Cuma mungkin ada perbezaan dari sudut teknikal dia bagaimana. Soal perlu kebenaran waris ataupun tidak, soal perlu ada wasiat ataupun tidak. Ini perkara teknikal yang kemudian. Tetapi asas utama dia secara prinsip dia menderma organ sesuatu yang diharuskan dan dibenarkan di dalam Islam. Dan tidak ada beza pendapat dalam soal prinsip. Soal prinsip itu tidak ada perbezaan. Doktor ada sebut tentang mati otak, doktor. Ada dua soalan dalam isu ini. Pertama, apakah yang dimaksudkan dengan mati otak? Satu, dan untuk menderma organ kena confirm mati dulu. Baru boleh derma organ. Bagaimana huraian doktor tentang isu ini? Okey, sememangnya kalau kita nak menderma banyak organ ni, mesti orang tu mati sebab kita tak nak bila kita ambil organ tu orang tu akan mati. Ya. Kita tidak pendermaan itu tidak boleh menyebabkan itulah kematian. baru nak siksaan yang sebenar. Sebenarnya memang kita boleh menderma sewaktu hidup. Ada juga kita boleh bagi satu daripada buah pinggang kita, kita ada dua atau sebahagian. Tetapi risikonya begitu, ada risiko yang boleh menyebabkan kematian juga boleh terjadi ataupun risiko masalah-masalah kesihatan yang boleh berlaku, tetapi risiko itu kecil tapi untuk seseorang yang tidak memerlukan. Jadi lebih baiklah orang yang telah meninggal dunia yang menderma, sebab kalau kita ambil organ-organ itu daripada orang yang dah meninggal dunia, dia tidak akan menyebabkan apa-apa masalah. Jadi berbalik kepada mati otak. Apa dia mati otak? Sebenarnya mati otak ini adalah satu kematian. Bila kita cakap kematian yang kita tahu, sebagaimana kita tahu kematian, orang itu tidak bernafas, jantungnya berhenti. Pada akhirnya apa yang menyebabkan orang ini dah mati adalah bila otaknya mati. Tapi otak tu mati pada akhirnya sebab jantung tu dah tak berjalan, jantung tu dah berhenti, tak ada darah yang membawa oksigen ke otak, otak tu mati. Jadi otak tu mati pada akhirnya. Dan hanya apabila otak itu mati saja baru kita boleh katakan orang tu dah mati. Tapi yang konteks mati otak yang kita cakap sekarang ni adalah apabila terjadi otak tu mati dulu sebelum jantung ataupun bahagian yang lain. Otak tak berfungsi. Bukan tak berfungsi, dia dah mati. Dia dah mati. Ada beza tak berfungsi dengan mati? Kalau you tengok otak tu dia tak berfungsi dengan kekal. Kalau you buka, you buat otopsi, you nampak otak tu hancur. Dia bukannya nampak macam intact, tak berjalan, tapi dia dah hancur. Okey. Jadi apa yang terjadi adalah kerana kita dulu kalau seorang tu dia mati otak, katakanlah dia kecederaan otak yang teruk. Otak tu rosak dan akhirnya otak tu mati. Tapi kita tak pada waktu itu dulu senang. Dia akan berhenti bernafas, jantungnya akan berhenti. Dia akan mati pada waktu itu juga. Tetapi sebab kita sekarang ni kita ada teknologi di mana kita boleh menyokong hayat seseorang dengan sokongan ventilator. Jadi kita timbul masalah di mana otak itu mungkin mati tapi nampak macam orang itu masih lagi bernafas. Jantungnya masih. Sebab kalau pernafasan diberi, walaupun orang itu tak bernafas, oksigen ada, jantung tu mendapat oksigen, jantung tu boleh juga terus berdegup. Tetapi terhad. Sebab pada akhirnya dia juga akan berhenti. Sebab apabila seorang itu mati otak, akan timbul masalah untuk organ-organ yang lain dan akhirnya jantung akan berhenti. Sebab orang yang mati otak itu sebenarnya telah mati, telah meninggal dunia. Dan beberapa penyebab orang itu boleh mati otak adalah tadi saya cakap kecederaan otak ataupun sebab pendarahan yang spontan kerana saluran darah yang pecah, macam stroke lah, stroke, saluran darah yang pecah sebab darah tinggi yang terlalu tinggi ataupun kerana degupan, okey, dan juga stroke dan juga barah. Kalau barah otak boleh menyebabkan otak itu boleh mati. Sebab otak ini di dalam rangka kepala. Jadi bila otak tu bengkak atau ada pendarahan, tekanan dalam kepala akan meningkat. Dan apabila tekanan meningkat, dia akan menyebab darah yang dipam daripada jantung tak boleh naik ke otak. Jadi otak yang tak dapat oksigen akan mati. Tapi sebab jantung dia berjalan sebab dia ada pernafasan
yang diberi oleh mesin. Baik, itu dia huraian yang cukup sempurna dan padat dari doktor. Dan bercakap soal, ada penonton tanya, bagaimana pula kalau menggunakan organ untuk kajian? Adakah itu dikira menyeksa mayat? Dan isu seksa mayat ini nak dihuraikan dengan lebih lanjut sekejap lagi, doktor. Apapun para penonton, kita berehat seketika sebab saya yakin anda semakin banyak soalan yang ingin dikemukakan. Terus ke Facebook kami di facebook.com/bicara. InsyaAllah kita akan curi masa untuk memberikan jawapan untuk persoalan anda. Kita berehat, kita jumpa selepas ini. Khalid Cider NR Bashira, sedap, berkhasiat, bertenaga. Jus yang diperkaya dengan makanan sunnah dan bahan terpilih sesuai untuk semua peringkat umur. Pastikan Khalid Cider NR Bashira, formulasi cuka kurma terunggul di Malaysia. Apa khabar orang kampung? Ambo agak siapa? TV Al-Hijrah Sabah Kelantan. Doh. Syukur, alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa dah Kelantan? Molek benar tu. Lama tu. Boleh kita tengok Ustaz Don. Jalan Islam. Soal wanita. Reflection. Pada zaman dahulu. Waktu ada pula. Assalamualaikum. Ni lekat depan TV lah kita deh. Bukan tu je. Banyak lagi. Bukan setakat acuh cuba teratih, tapi kita buat sungguh-sungguh, kita pakak tengok TV Al-Hijrah dah. Banyak kawan demo wak padi. Apa khabar orang kampung? Banyak kawan demo wak padi. Dan ni senang tak nyok. Berenang tu yang Nabi Nuh pergi kat anak dia. Nabi Nuh kata apa? Hai anak, irkam ma'ana. Anak naik dengan aku. Anak naik atas kapal aku. Anak dia kata, tak mau ayah. Aku nak berenang. Dia kata, budak ni janji dengan mak dia tak mau cakap bohong. Dan memang dia tak cakap bohong. Dia bagi tahu dekat semua orang, kata dia ada duit 40 dinar. Dan cek betul dia ada. Wish. Dan yang paling dahsyat sekali apa dia? Bila dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hari itu bersaksilah bahawa setan tidak akan duduk hampir dengan dia. Makna kata apa? Dia bergantung 100% pada Tuan Imam. Maka tolong Imam, bacalah dengan tertib dan adab seperti kita memang sungguh-sungguh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke pentas bicara, para penonton, sebelum kita berhenti berehat, saya meninggalkan anda kepada soalan, iaitu adakah benar mendemar organ ini adalah menyeksa mayat, dan bagaimana pula situasi kalau menggunakan organ-organ ataupun jasad mayat jenazah untuk sebagai bahan kajian, kaji selidik. Dr. Juanda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mayat manusia, manusia ni dilihat oleh Islam sebagai makhluk yang mulia, hidup dan mati. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr. Demi sesungguhnya kami telah muliakan anak Adam itu, dan kami bagi kemudahan dia untuk bergerak di darat dan di laut, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-70 daripada suratul Isra. Dalam erti kata lain, jasad manusia sama ada sewaktu dia masih hidup atau telah mati, sama ada dia muslim atau bukan muslim, dalam apa keadaan sekalipun, apatah lagi setelah dia meninggal dunia, mesti dihormati, mesti dimuliakan, tidak boleh dihinakan, tidak boleh dibuatkan sesuatu yang sesuka hati terhadap jenazah berkenaan. Sebab itu merentasi semua agama melihat bahawa soal jenazah manusia itu satu perkara yang amat sensitif. Apa sikap Islam dalam perkara seperti ini? Sikap yang sama juga, menghormati mayat manusia. Kita tidak menafikan perkara ini. Hatta Nabi SAW sendiri, sewaktu baginda sedang duduk dengan para sahabatnya, melintas di hadapan baginda SAW, jenazah seorang Yahudi sedang dibawa, dipikul oleh orang Yahudi untuk dibawa kepada perkuburan mereka. Dan baginda SAW bangun. Para sahabat kata, ya Rasulullah, ini jenazah orang Yahudi. Nabi SAW menjawab, alaysat nafsan, bukankah ini suatu jenazah
jiwa seorang manusia. Betul. Yang mesti dihormati. Ini prinsip yang kita pegang dalam soal menghormati jenazah, menghormati mayat manusia sama ada mereka masih hidup ataupun setelah mereka meninggal dunia. Ya. Bahkan dalam Islam, dalam peperangan sekalipun, Islam melarang ya, tentera-tentera Islam daripada melakukan tamsil, ya, yakni mencacatkan ya, jenazah-jenazah mayat musuh yang terbunuh dalam peperangan berkenaan. Artinya Islam meletakkan kemuliaan jenazah itu sampai ke tahap yang seperti itu. Sehingga kan dalam banyak hadis, ya, antaranya ialah hadis yang disebut oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala di dalam Musnad Imam Ahmad, hadis yang sahih disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, ya, diriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, inna kasra izamil mayyiti mayitan kamithli kasrihi hayyan. Sesungguhnya mematahkan ya, tulang mayat yang sudah mati itu adalah sama seperti mematahkan tulang orang yang masih hidup. Ya, dalam erti kata lain, mematahkan yang telah mati adalah sama dosanya seperti mematahkan orang yang masih hidup. Sudah pasti kita faham hadis ini patah dalam bentuk penghinaan, dalam bentuk penyiksaan. Ada ke orang saja nak patahkan tangan orang yang sedang hidup? Saja mengisi masa depan tak ada. Sudah pasti ini suatu perbuatan yang kejam, perbuatan yang zalim, perbuatan yang main-main dan sebagainya. Begitu juga yang kita apply, yang kita fahami bagi mereka yang sudah meninggal dunia. Ya, tak ada orang saja-saja untuk memotong jenazah. Tidak. Semua manusia memahami yang telah mati itu mati. Dia tidak boleh untuk membela diri dia lagi. Ya. Jadi dalam soal pendermaan organ di sini tidak timbul soal penghinaan terhadap mayat itu sendiri. Ya. Amalan menghina mayat ini amalan jahiliah daripada zaman dahulu. Ya. Jadi pada zaman moden pada hari ini, ya, manusia apabila nak memindahkan organ, mereka penuh dengan tata tertib, tata cara, ya, penuh dengan akhlak dan peraturan yang telah ditentukan. Ya, sudah pastilah mereka sebelum ambil kornea mata, mereka dah pasti kornea ni kalau diambil, dia masih boleh pakai ke tidak. Ya, sebab saya pasti dalam ilmu perubatan dah ditentu. Ya, setelah kematian berapa jam anggota itu boleh dipakai. Yang saya ingat satu saja, ya, Saudara Amin, otak manusia. 2 minit lepas meninggal, otak tu tak boleh pakai dah. Maksudnya agak mustahil untuk kita buat pemindahan otak. Jadi bagi yang kurang cerdik tu tak payah fikir untuk dapat pemindahan otak agar dia jadi lebih cerdik. Tidak. Tapi anggota yang lain juga ada tempoh-tempoh tertentu. Ya, yang mana kalau lewat daripada tempoh berkenaan, anggota itu sudah tidak boleh dimanfaatkan lagi. Ya. Dalam erti kata lain, pemindahan organ dilakukan dengan penuh menghormati ya, mayat berkenaan. Ya, tanpa melihat dia beragama apa, berbangsa apa dan sebagainya. Sebab dianggap ini penderma yang terhormat yang akan membantu menyelamatkan nyawa orang lain. Ya. Dan pasukan perubatan yang mengambil barang dermaan itu tadi akan mengambil dengan penuh berhati-hati. Memotong di tempat yang perlu sahaja. Dan tempat yang sudah diambil itu akan ditutup dengan begitu kemas sekali. Dijahit dengan begitu baik sekali. Bukan sehingga seolah-olah tak pernah berlaku pendermaan itu dilakukan oleh si mati yang berkenaan itu tadi. Ya. Sebab itulah kita lihat bahawa tidak timbul soal menyiksa mayat, memudaratkan mayat, mengaibkan mayat dan sebagainya. Dan sudah pasti perkara seperti ini dilakukan di tempat yang tertutup dan dilakukan dengan penuh penghormatan. Ya. Persoalan tentang bahan kajian oleh para pelajar perubatan dan sebagainya. Ini juga satu perkara daruriyat yang perlu dipenuhi oleh umat Islam. Ya. Setakat ini saya dapati bahawa ya, para ulama kita belum lagi berani ke tahap untuk menyatakan bahawa boleh derma satu tubuh badan untuk dijadikan sebagai bahan kajian. Ya, yang banyak kita ada ialah jasad daripada manusia yang tidak diketahui jantina dia, ini agama dia ataupun identiti dia. Ya. Dan perkara seperti ini yang wajar untuk kita kembangkan. Sebab itu pada saya sudah tidak timbul soal boleh tak boleh untuk menderma anggota. Ya, ia perkara mubah yang dibenarkan oleh agama sebab ia mendatangkan maslahat kepada orang lain. Dan bahkan dalam setengah keadaan ia menjadi suatu kewajipan untuk membantu orang lain yang berhajat kepada bantuan berkenaan bagi menyelamatkan nyawa dia. Dan kita lihat juga bagi mereka yang duduk dalam alam perubatan, para pelajar perubatan, saya pasti
sebelum mereka sentuh mayat yang digunakan sebagai alat uji kaji itu, pensyarah mereka, profesor mereka akan bagi satu amaran yang cukup keras agar menghormati jenazah itu dan dianggap jenazah itu sebagai guru mereka, yang memberi ilmu kepada mereka, biar mereka merasai sendiri macam mana rasa kulitnya, macam mana rasa isinya, potongan itu bagaimana, dalam mana yang patut dipotong untuk mencari punca-punca penyakit, urat mana yang perlu dilihat, tulang mana yang perlu dibaiki dan sebagainya. Jadi ini ilmu yang sudah berkembang hebat, yang mana matlamat dan tujuan ilmu ini semua adalah untuk kebaikan manusia. Dan ini bukan perkara yang main-main yang orang boleh anggap macam tangkap ayam belah perut bagi tidak. Boleh saya tambahkan sedikit. Sememangnya bila kita buat proses pendermaan itu, yang memang dijalankan seperti orang yang hidup di Dewan Bedah. Kalau untuk organ, walaupun kalau untuk tisu kita boleh buat di mortuary ataupun rumah mayat, tetapi proses itu akan dijalankan dengan penuh hormat. Dan kami sebagai koordinator yang mengendalikan ataupun menyelaraskan pendermaan itu akan menentukan pihak-pihak yang akan datang mengambil organ. Dia tidak mengambil lebih daripada apa yang telah diberikan. Organ yang akan diambil adalah organ yang telah didermakan, yang ada penunggunya, yang telah dikenal pasti dan juga yang boleh digunakan. Kalau tak boleh digunakan, kita tak ambil. Tetapi kadang-kadang kita mungkin ambil dan pada saat bila kita nak gunakan, tak dapat digunakan. Untuk kita gunakan untuk sebab proses untuk tujuan yang lain selain daripada transplant, kita masih lagi mendapatkan kebenaran. Tak terjadi yang kita ambil organ masa buat postmortem. Macam ada orang yang ingat bila orang buat postmortem, kita curi organ. Tak terjadi. Nak buat postmortem tu pun kita memerlukan kebenaran. Nak ambil organ, nak gunakan pun mesti mendapat dengan kebenaran. Apa yang disebutkan oleh doktor tadi cukup menarik. Ada lagi soalan dari penonton. Mereka tanya, ada atau tidak had umur? Maknanya minimum berapa umur, maksimum berapa usianya? Syarat-syarat pendermaan organ. Maknanya dia ni mak rempit, suka isap dadah, minum arak. Dia pun dengan baik hatinya donor organ. Kan? Bagaimana? Adakah ini memenuhi syarat untuk mendonor organ? Okey, pertamanya untuk berikrar. Untuk berikrar kita tak ada had umur ataupun walaupun orang tu ada penyakit, tetap mengapa dia boleh berikrar. Itu baru berikrar saja. Ini niat dia. Tapi kalau orang tu berumur kurang dari 18 tahun, mesti mendapatkan kebenaran bertulis dari pihak mak bapak lah, ataupun guardian. Tapi pada waktu kematian saja, kita akan tentukan sama ada organ itu masih lagi boleh diguna pakai. Dan untuk mungkin jantung, paru-paru, kalau orang itu dah berumur lebih daripada 50-60 tahun, mungkin tak sesuai untuk digunakan sebagai jantung untuk pemindahan jantung, tetapi kita boleh guna injapnya. Tapi orang yang dah berumur sehingga 60, 70, 100 tahun, kalau matanya dijaga, kita masih lagi boleh gunakan kornea. Kornea ni adalah selaput di depan. Walaupun dia ada katarak, kalau dia tak buat operation untuk katarak, kita masih lagi boleh gunakan kornea itu walaupun dia dah berumur. Orang penderma kita yang paling tua di negara kita adalah berumur 89 tahun. Menderma mata. Dan yang menderma buah pinggang berumur 72 tahun. 69 tahun. Sebab dia jaga. Benda tu subjektif lah ya. Dia jaga buah pinggang dia dengan baik. Dan kadang-kadang yang muda main belah saja tak tahu juga. Yang paling muda yang kita dah ambil organ, tisu adalah berumur 25 hari. Masya Allah. Budak tu lahir dia sebab terjadi tak bernafas. Lepas tu dalam umur 27 hari dia meninggal. Tapi organ dia terlalu kecil, kita hanya dapat gunakan injapnya saja. Ramai kanak-kanak yang dilahirkan dengan injap yang rosak. Kita terpaksa dapatkan injap ni daripada luar negara, tak cukup, dengan kos beribu-ribu ringgit, 20,000 ringgit. Sedangkan kalau penderma itu menderma, kita boleh gunakan percuma untuk penerima. Yang kanak-kanak yang menderma buah pinggang sebagai organ, yang paling muda berumur 14 bulan. Masya Allah.
Itu dia. Jadi walaupun you berpenyakit sekarang, kita tak buat masa nak berikrar, tak perlu nak buat ujian saringan, sebab pada waktu kematian lah yang kita akan tengok, kita akan buat ujian yang teliti nak tentukan, sebab kita tak akan ambil organ tu kalau kita dapati ianya rosak. Tapi sebab sekarang ni organ memang terlalu kekurangan, kita akan cuba tengok sama ada kita boleh gunakan atau tidak. Itu dia. Dan soalan paling saya kira cepu cemas lah dalam Facebook malam ini, Doktor, ialah persoalan nak menderma kepada orang bukan Islam. Hukumnya bagaimana, Doktor? Dia asas dalam agama kita ialah setiap orang itu dinilai berdasarkan amalan dia. Yang dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wala taziru waziratu wizra ukhra. Ya, dan tidak ada seorang manusia yang akan mewarisi dosa kesalahan orang lain. Ya, maksudnya kalaulah orang itu beriman, anggota dia diderma kepada orang yang tidak beriman, non-Muslim dan sebagainya, ia tidak akan merubah agama dan iktikad orang yang berkenaan. Begitu juga orang Islam, kalau menerima anggota daripada yang bukan Islam, dia tidak mewarisi dosa atau kesalahan. Itu doktrin agama Islam. Itu ideologi yang ada di dalam agama Islam. Yang soal kepercayaan agama lain itu kita serah kepada penganut agama mereka. Ya. Jadi yang perlu kita fahami ialah jasad kita ini hanya alat. Ya, alat yang Allah Subhanahu Wa Taala amanahkan untuk digunakan untuk mentaati Allah. Ya, jasad ini adalah jasad yang sementara sahaja. Ya, tempat menumpangnya roh, ya, yang perlu taat, beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melakukan amal soleh sebanyak yang mungkin, ya, hatta sehingga menderma anggota tubuh badan itu juga boleh dianggap sebagai amal soleh, ya, sebaik yang mungkin yang digunakan dan manfaatkan. Ya, dan Islam melihat bahawa konsep tolong menolong dia tidak melihat kepada batasan agama. Ya, selagi mana tolong menolong ke arah kebaikan, hatta kepada binatang pun kita diperintahkan untuk membantu. Ya, semua kita tahu hadis seorang wanita yang pelacur, ya, banyak dosa, banyak maksiat, berjalan di tengah padang pasir. Ya, dia terjumpa telaga, dia kehausan, jumpa telaga, dia pun minum air, masuk dalam telaga tu, terjun dalam telaga tu. Bila dia dah puas minum, dia keluar, dia tengok anjing kehausan. Dia masuk balik dalam telaga itu, ambil air, bagi air minuman kepada anjing berkenaan. Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa dia. Hatta kepada anjing yang haus sekalipun kalau kita bantu, Allah bagi rahmat kepada kita. Maka apatah lagi kita selamatkan nyawa seorang manusia. Ya, tak kira dia beragama apa sekalipun. Konsep ta'awun di dalam Islam, konsep bantu-membantu di dalam Islam itu merentasi agama, merentasi warna kulit, merentasi segala-galanya. Dan kalau kita lihat dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam itu cukup toleran dalam soal bantu-membantu di antara satu sama lain. Semua orang yang membaca sirah Nabi sewaktu baginda wafat tahu bahawa baginda wafat dalam keadaan baju besinya itu masih berada dalam gadaian jirannya orang Yahudi. Artinya sikap saling bantu-membantu itu merentasi agama. Dan termasuk dalam perkara seperti ini ialah soal pendermaan organ ini tadi. Yang tidak timbul soal kalau kita dapat anggota daripada non-Muslim atau menerima darah daripada non-Muslim, ya, maka akan menggugat keimanan kita. Tidak sama sekali. Ya, ia tidak timbul sama sekali. Jasad ini hanyalah alat, jasad ini hanyalah, kalau kita sebut kenderaan yang dikenderai oleh roh yang berada di dalam dia, yang dinilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah amalan jasad itu sendiri. Ya, kalaulah jasad itu molek, sehat dan sebagainya, tapi buat maksiat, jasad itu pun tak ada faedah dia. Ya, sebab pada penghujungnya jasad yang baik dan jasad yang buruk semuanya akan musnah. Semuanya akan dimakan tanah. Berlaku hari kiamat semuanya akan mengalami kehancuran. Tetapi penghujung dia yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah amal soleh itu sendiri. Bayangkan kalau jasad itu diterima oleh mereka yang beriman dan beramal soleh, maka berpanjangan amal soleh yang berkenaan. Tetapi ada orang terfikir, kalau yang terima itu tiba-tiba dia tidak melakukan amal soleh, non-Muslim dan sebagainya, melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apakah dia akan mendapat dosa daripada perbuatan orang yang bukan Islam itu tadi? Sama sekali tidak. Ayat Al-Quran sebut jelas, wala taziru waziratu wizra ukhra. Ya, tidak ada manusia yang akan mewarisi kesalahan, kesilapan yang dilakukan oleh orang lain. Tetapi dalam soal kebaikan, dia akan dapat bonus daripada kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Apapun, hatta kalau diterima oleh orang yang jahat sekalipun,
dia sudah membantu orang itu peluang untuk dapat kehidupan. Ayat Al-Quran tadi jelas, "Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a." Barang siapa yang menghidupkan satu nyawa, pahala dia umpama menghidupkan nyawa seluruh manusia. Doktor, dalam tempoh kurang dari 2 minit ni, 1 minit ni, kita nak mengingatkan pada para penonton bagaimana nak mendapatkan maklumat lebih lanjut tentang proses transplant ini dan untuk berikrar mendaftarkan diri sebagai penderma organ. Bagaimana supaya perbincangan ini bukan hanya no action talk only, tapi kita ada susulan dari perbincangan kita. Doktor. Pergi ke website kami di www.agiftoflife.gov.my dan dapatkan maklumat, boleh berdaftar online dan juga boleh pergi ke Facebook kami sebab boleh berinteraksi dengan kami dan dapatkan maklumat secara directly online dengan kami dan juga kalau nak boleh menelefoni kami. Sekarang ni boleh mendapatkan borang tu di mana-mana tempat, di hospital-hospital. Tapi online senang. Saya Google saja. Google saja. InsyaAllah tanya Dr. Google. Dr. Juanda, kesimpulan dalam kurang 1 minit ini kepada para penonton. Menderma organ satu daripada amal soleh, satu daripada amal jariah, dan para ulama sepakat menyatakan membantu manusia itu suatu perkara yang disuruh oleh agama. Jelas dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kamu saling bantu-membantu atas perkara kebajikan dan ketakwaan. Dan sudah pasti membantu manusia baik sekadar kornea mata, baik sekadar kulit, baik sekadar ginjal, baik sekadar apa saja anggota yang boleh bermanfaat, itu dianggap amal soleh yang berterusan yang akan membawa manfaat kepada manusia itu sewaktu dia menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Dr. Juanda dan Datin Dr. Lela, terima kasih kerana sudi bersama kami di Pentas Bicara. Kami ucapkan jutaan terima kasih kepada para penonton, khususnya kepada Pusat Sumber Transplant Nasional kerana sudi untuk memberikan informasi yang cukup berguna buat kami pada malam ini. Dan para penonton, dalam Islam cukup indah di mana walaupun kita mati, kita masih lagi boleh mengadakan pelaburan yang memberikan pahala kepada kita di hari akhirat, iaitu kata Nabi, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalas." Bila matinya anak Adam, terputus segala amalannya kecuali 3, antaranya ialah Nabi sebut sedaqatin jariyah, iaitu sedekah jariyah. Salah satunya ialah dengan kita mendermakan organ kita. Jadi ayo kita bertindak sekarang, dan di kesempatan ini kami di Pentas Bicara, khususnya kru dan juga para penerbit dan juga seluruh tenaga kerja Pentas Bicara mengucapkan selamat menyambut ulang tahun kedua TV Al-Hijrah dan terima kasih pada para penonton selama ini memberi sokongan kepada TV Al-Hijrah, khususnya program Bicara. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Selamat mencakar minda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.